Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya soalan yang cikgu nak tunjukkan hari ni, soalan yang ni cikgu dah rakam dah sebelum ni. Tinggal nak edit, tinggal nak post saja. Soalannya masa proses edit tu baru cikgu perasan video yang cikgu dah record tu tak ada sound. Tak tahulah atas masalah teknikal ke apa, ada problem dalaman ke apa. Jadi semua yang cikgu dah tulis dekat kertas ni, dekat buku ni, cikgu terpaksa padam balik untuk buat second recording. Jadi harap apa kesan-kesan conteng dekat buku ni tak mengganggu kamu lah untuk fokus. Okay? Jadi tanpa buang masa, jom kita tengok soalannya. Dalam graf jarak masa di bawah, graf PQ mewakili gerakan sebuah kereta dari pekan A ke pekan B, dan graf EFGH mewakili gerakan sebuah lori dari pekan B ke pekan A. Kedua-dua kenderaan itu bertemu di pekan M. Jadi kita ada dua kenderaan kat sini, lori dan juga kereta. Lori yang warna biru, kereta yang warna purple. Kita ada 3 pekan, pekan A, pekan B dan juga pekan M. Pekan A kita adalah pada P, dan pada H kita punya pekan B pada E dan pada Q. Pekan M kita akan berada pada titik persilangan antara lori dan juga kereta ni. Jadi kita labelkan sebagai M. Okey, sebab titik persilangan ni mewakili titik pertemuan antara kedua-dua kenderaan tersebut. Soalan A dia minta nyatakan tempoh masa dalam jam lori itu berhenti. Jadi lori yang graf warna biru ni lah berhenti, bermaksud tidak berlaku pertambahan jarak. Grafnya adalah garis lurus yang mendatar. Jadi garis lurus yang mendatar ni berada untuk tempoh dari 10.5 sampai 11.5, maknanya kata 1 jam lah. Jadi lori ini berhenti untuk tempoh 1 jam lamanya. Seterusnya B, hitung laju dalam kilometer per jam lori itu dalam tempoh 90 minit yang pertama. Masih lagi dengan graf lori yang warna biru ni, cuma untuk 90 minit yang pertama ianya adalah dari pukul 9 sampai pukul 10.30. Jadi garis lurus yang kita perlu fokuskan adalah garis lurus EF. Dia minta laju, jadi kita cari kecerunan untuk garis lurus EF. Kita tandakan koordinat. Cuma untuk kita tandakan koordinat, paksi X kita ni dalam sistem 24 jam. Kita ubah dulu kepada unit jam sahaja. Maksudnya pukul 9 ni akan jadi sifar, sebab titik asalan kan, sifar jam. 9 sampai pukul 10, 1 jam. Okay, 9 sampai pukul 10.30, maksud dia 1 jam setengah, 1.5 jam. Pukul 9 sampai pukul 11.30 dia dah jadi 2 jam setengah, 2.5. Dan 9 ke pukul 13 ni maknanya dia pukul 1 lah, maknanya kata 4 jam. Okey, kita dah tukar kepada unit jam, baru kita tandakan koordinat. Untuk koordinat E ni ianya adalah sifar titik asalan. Untuk F pula koordinatnya adalah 1.5,90. Okey, dah dapat dua koordinat ni, kita masukkanlah dalam rumus kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Dia akan jadi 90 tolak sifar per 1.5 tolak sifar. 90 tolak sifar 90, 1.5 tolak sifar 1.5. 90 ni dalam kilometer, 1.5 dalam jam. Jadi tekan je kalkulator, sebab jawapan pun memang dia nak dalam kilometer dan jam. 90 bahagi 1.5 sama dengan 60 kilometer per jam. Jadi laju lori itu untuk tempoh 90 minit yang pertama adalah 60 km per jam. Seterusnya hitung nilai D. D kita yang ni, okay? D kita yang ni, D kita ni mewakili jarak. Ada dua cara untuk kita cari nilai D ni. Yang pertama berdasarkan graf kereta yang warna purple ni, dan satu lagi adalah melalui graf lori yang warna biru ni. Tapi entah kenapa cikgu rasa graf lori ni lebih menarik perhatian, mungkin sebab warna dia lebih cerah kot. So cikgu akan cari nilai D ni berdasarkan graf lori. Memandangkan D ni dia sentuh graf lori pada garis lurus EF, maka fokus kita adalah pada garis lurus EF sahaja. Apa nak buat? Kita akan gunakan rumus kecerunan. Kita akan buat kecerunan untuk garis lurus
EM sama dengan kecerunan untuk garis lurus EF. Kenapa kecerunan EM sama dengan kecerunan EF? Sebab titik E, M dan juga F ni berada pada satu garis lurus yang sama. Selagi mana titik-titik itu berada pada garis lurus yang sama, maka kecerunan mereka akan sama. Jadi kalau cikgu cakap garis lurus FG ni kecerunan dia sama dengan EF, dah salah lah. Sebab FG ni garis lurus dah lain dah. Koordinat untuk E kita dah tahu sifar-sifar. Koordinat untuk F kita dah tahu 1.5, 90. Koordinat untuk M 1, D. Okey, jadi untuk kecerunan EM dahulu. Okey. Kecerunan untuk EM. Akan sama dengan D tolak sifar per 1 tolak sifar. D tolak sifar samalah dengan D. 1 tolak sifar samalah dengan 1. D per 1. Maknanya kata D bahagi 1 samalah dengan D. Okey. Lepas tu kecerunan untuk EF. Okey, kecerunan untuk EF ni kita dah buat dah tadi masa soalan B, iaitu menghitung laju lori untuk tempoh 90 minit yang pertama. Kan EF tadi kita buat kan. Okey. Kecerunan dengan laju benda yang sama, jangan lupa. Jadi kita tulis balik 60 km sejam. Tu 60 je pun tak apalah. Okey. Jadi kita samakan kecerunan untuk EM sama dengan kecerunan untuk EF, maka D adalah sama dengan 60. Dah dapat nilai, labelkan dekat graf jarak masa kita. Dah siap. Jadi inilah dia kita punya nilai D 60. Seterusnya masih C, hitung jarak dalam kilometer pekan M dari pekan A. Perhatikan betul-betul dia kata M dari A. Kalau kita based on graf lori ni, dia bukan M dari A, dia M dari B. Sebab lori ni dia daripada pekan B ke pekan M, barulah ke pekan A. Jadi M dia bukan dari A tapi dari B. So kali ni bukan graf lori, sebaliknya graf kereta. Okay, sebab graf kereta ni memang daripada A dia pergi M baru pergi B. Okay, dia minta jarak pekan M dari A. Okay, M dari A kat sini lah. Okay, untuk kereta ni A kat sini, jadi jarak dia adalah dari sini ke sini sahaja. Okay, D kita dah tahu dah 60. Jadi 120 tolak dengan 60 samalah dengan 60. Jadi jarak pekan M dari pekan A adalah 60 km. Senang je soalan ni. Last sekali, pada pukul berapakah kereta itu sampai di pekan B? Okey, kereta ni dia bertolak daripada pekan A, dia bagi tahu pukul 9. Tapi masa dia sampai dekat pekan B, yang Q ni dia tak bagi tahu pukul berapa. Jadi cikgu labelkan sebagai X. Nanti kita kena carilah X ni. Koordinat untuk Q ni dia akan jadi X C sifar. Okey, apa nak buat? Dia sama je macam soalan yang kita buat cari nilai D tadi, iaitu dengan menggunakan rumus kecerunan. Bezanya tadi D tu dia jarak, dekat sini X. X ni masa. Okay? Dan tadi masa kita cari nilai D tu, kita based on graf lori. Dekat sini untuk cari masa ni kita based on graf kereta. Jadi apa nak buat kali ni, kita akan buat kecerunan untuk garis PM. Okay, ni garis PM adalah sama dengan kecerunan untuk garis PQ. Tengok betul-betul PM dan Q berada pada satu garis lurus yang sama. Sebab tu kecerunan mereka adalah sama. Okay? Koordinat untuk Q kita dah buat. Koordinat untuk M kita dah buat. Koordinat untuk P, ianya adalah sifar 120. Okay? Sifar 120. Jadi kita cari dulu kecerunan untuk PM. Jadi kecerunan untuk PM untuk PM ni adalah kecerunan PM sama dengan 120 tolak D. D kita dah tahu sama dengan 60. Okey. Per dengan sifar tolak 1. 120 tolak 60, 60 lah. Okey. Sifar tolak 1 negatif 1. 60 bagi negatif 1 negatif 60. Yang lagi satu tadi kecerunan untuk PQ.
Jadi kecerunan untuk PQ adalah 120 tolak sifar per sifar tolak X. 120 tolak sifar 120, sifar tolak X negatif X. Kita samakan kecerunan PM dengan kecerunan PQ, maka dia akan jadi negatif 60 sama dengan 120 per negatif X. Negatif X pindah sana, dia akan jadi 60X sama dengan 120. X sama dengan 120 bagi 60 iaitu 2. Jadi X kita di sini sama dengan 2 jam. Labelkan X kita adalah sama dengan 2 jam. Memandangkan kereta ni bertolak daripada pekan A pada pukul 9 tambah dengan 2 jam sama dengan 11. Jadi kereta ni akan sampai ke pekan B pada pukul 11 pagi. Siap. Jadi itulah dia kelas kita setakat ni untuk graf jarak masa. Lepas ni kita dah boleh masuk graf laju masa. Kalau siapa-siapa nak buat kelas online dengan cikgu, minta izin mak ayah. Kalau mak ayah bagi green light, boleh WhatsApp cikgu. Harga murah je, jangan risau. Jadi untuk yang belum subscribe dulu, tekan butang like. Nak komen boleh komen. Jangan lupa share pada kawan-kawan biar ramai-ramai dapat manfaat daripada video cikgu. Jadi itu sahaja setakat ni. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.